Perkembangan hari ke-7 inkues kes kematian pelajar tingkatan 1 Zara Khairina Mahathir. Mahkamah Coroner mendengar sambungan keterangan saksi ke-6 iaitu Pengawal Keselamatan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Datu Mustafa Papa, Lina Mansudin alias Jaliha, 65 tahun. Mahkamah diberitahu terdapat buah mulut dalam kalangan pelajar sekolah yang mendakwa Zara mencuri wang rakannya sebelum kematian pelajar tingkatan 1 itu. Lina bertugas di sekolah berkenaan sejak 2012 menyatakan demikian ketika menjawab soalan peguam keluarga Zara, Shahlan Jufri. Lina adalah pengawal keselamatan bertugas pada hari kejadian. Dia juga merupakan individu pertama mendapat maklumat berhubung keadaan Allahyarham Zara setelah ditemukan seorang pelajar. Dua lagi saksi baru dijangka tampil memberi keterangan. Saudara, Sabah bersedia hadapi banjir. Kerajaan negeri aktifkan JBPD serta-merta. Perinciannya kita bersama Suaran Shah di Kota Kinabalu. Suaran, silakan. Baik, Ifa. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinur mengarahkan semua jawatan kuasa pengurusan bencana daerah JPBD diaktifkan segera, terutama di kawasan kerap dilanda banjir. Langkah itu penting bagi memastikan kesiapsiagaan berada pada tahap optimum, sekaligus mempercepatkan koordinasi antara agensi keselamatan, jabatan teknikal serta pihak berkuasa tempatan. Ketua Menteri menegaskan pengaktifan segera JPBD membolehkan bantuan disalur lebih pantas, termasuk operasi penyelamatan, pemindahan penduduk dan penyediaan keperluan asas di Pusat Pemindahan Sementara PPS. Sehingga tengah hari tadi, seramai 379 penduduk daripada 123 keluarga dipindahkan ke 4 PPS. Di Beaufort, 149 mangsa ditempatkan di PPK Selagon. Manakala 230 penduduk di Pinampang dipindahkan ke 3 PPS termasuk Kompleks Sukan Pinampang, SK St. Paul Kolopis dan Dewan Huguan Sio. Insiden banjir kilat yang melanda beberapa kawasan di daerah Penampang petang semalam kini semakin surut. Bagaimanapun masih terdapat penduduk berlindung di 3 pusat pembinaan sementara PPS yang masih aktif. Penduduk terjejas banjir yang ditemui RTM bersyukur kerana proses pemindahan ke PPS semalam berjalan lancar walaupun air besar menghalang laluan keluar. Semua berjalan lancar dan ada yang tidak dapat terkeluar sebab bot pun tidak boleh masuk di sana sebab air besar. Harapan kami semua di sini semoga semuanya bagus-bagus, baik-baik semua. So kalau boleh yang dapat membantu kami kasih supaya tidak banjir lagi lah. Sehingga petang tadi, 3 PPS yang masih dibuka terdiri PPS Kompleks Sukan Pinampang, PPS Huguan Sio dan PPS SK St. Paul Kolopis. Manakala PPS SMK Datuk Peter Mojuntin ditutup 10.30 pagi tadi, selepas kesemua pelajar dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Sementara itu, mangsa tanah runtuh di Kampung Sarapung Penampang ditemukan anggota bomba di tingkat bawah rumah pagi tadi. Kenyataan Pusat Gerakan Operasi JBPM Sabah memaklumkan mangsa lelaki warga emas berusia 97 tahun dilapor hilang dalam kejadian tanah runtuh petang semalam. 2 mangsa dilaporkan terlibat dalam insiden ini. Bagaimanapun, mangsa wanita yang mengalami kecederaan berjaya diselamatkan oleh penduduk kampung. Operasi mencari dan menyelamat warga emas ini berhadapan kesukaran kerana laluan dinaiki air dan tanah runtuh. Pasukan bomba terpaksa berjalan kaki sejauh 3 km untuk sampai ke lokasi. Mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Operasi ditamatkan sepenuhnya 11.30 pagi tadi. Keselamatan asas kesejahteraan itu misi baharu Eastern Sabah Security Command ESCOM yang kini bergerak lebih jauh daripada sekadar kawalan sempadan. Komander ESCOM Dato' Victor Sanjos berkata, keamanan tanpa kemakmuran ibarat perjuangan yang belum selesai. Justru program libat urus bersama komuniti Kampung Wakuba dilaksana bersempena Jelajawi Ramadani ESCOM 2025. Program ini sebagai jambatan antara keselamatan dan pembangunan sosioekonomi rakyat.
Kampung Wakuba dipilih kerana kedudukannya yang strategik berhampiran Bandar Tawau, lapangan terbang Tawau dan perairan sempadan Indonesia, serta berpotensi menjadi penjana ekonomi melalui perikanan, udang, pertanian dan semangat perpaduan masyarakat. Dato' Victor juga berkata kerjasama semua pihak diperlukan bagi memastikan kawasan Zon Selamat Sabah Timur S-Zone terus selamat, berdaulat dan diyakini pelancong asing. Seluruh S-Zone diyakini akan menikmati kemakmuran apabila masyarakat kuat, ekonomi berkembang dan keselamatan terjamin. Video muzik Kita Jaga Sabah dilancarkan sebagai manifestasi suara hati rakyat dan komitmen bersama menjaga negeri. Karya seni ini membuktikan bakat anak Sabah mampu menghasilkan produk berkualiti yang menyatukan masyarakat serta membangkitkan semangat perpaduan. Berucap dalam pelancaran video muzik ini, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menegaskan seni dan budaya adalah medium berkesan menghubungkan masyarakat, khususnya belia. Ia pendekatan yang baik kerana belia semakin prihatin terhadap pendidikan, pekerjaan dan masa depan negeri. Datuk Haji Ji turut memuji penganjuran tamu suara 360 oleh Majlis Belia Sabah yang memberi ruang kepada anak muda menyuarakan pandangan mereka. Justru kerajaan negeri akan terus menyokong inisiatif memperkasa belia dalam seni, budaya, sukan dan keusahawanan. Dengan semangat Kita Jaga Sabah, Ketua Menteri yakin negeri ini mampu melangkah lebih jauh sebagai negeri maju, harmoni dan inklusif. Video muzik Kita Jaga Sabah dilancarkan secara rasmi di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu. Rombongan konvoi jelajah aspirasi Malaysia Zon Sabah 2025 yang bergerak dari RTM Kota Kinabalu pagi tadi kini meneruskan perjalanan ke Tawau. Terdahulu peserta konvoi singgah di stesen Petron Pekan Keningau. Ketibaan peserta disambut warga kerja RTM Keningau bersama pihak pengurusan Petron dalam suasana mesra dan penuh semangat. Program ini amat bagus sekali bagi kita RTM Sabah untuk menyemarakkan lagi Hari Malaysia, dan di samping itu juga kami akan singgah seperti sekarang di Petron di Keningau dan kita akan bergerak ke Tawau dan kita akan menyantungi peminat-peminat pendengar di sana nanti. Perhentian di Keningau bukan sahaja menjadi titik rehat, malah mengeratkan hubungan antara RTM dengan komuniti setempat serta rakan strategik khususnya Petron. Program diisi dengan temu ramah bersama pendengar, kuis dan game show. Petang esok berlangsung penutupan program tanggungjawab sosial Petron peringkat negeri di Kampung Berantian Kalabakan. Manakala pada Ahad, program akan diteruskan di Petron Bandar Seri Indah dengan aktiviti Pasti Okey Sweep. Program 3 hari ini dijayakan dengan kerjasama 5 penaja utama termasuk Petron Malaysia, Majlis TVET Negara dan Simpan SSPN. Zon Sabah merupakan lokasi terakhir JAM 2025. Perpaduan masyarakat pelbagai kaum di Sabah inspirasi rakyat Malaysia untuk menyemarakkan semangat kebersamaan sempena sambutan Hari Malaysia. Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat Nurul Izzah Anwar berkata, keharmonian dan inklusif rakyat Sabah wajar diraikan serta dijadikan contoh. Sabah ini daripada awal menjadi inspirasi buat ramai kami daripada Semenanjung dari segi kesatuan inklusif beberapa kaum yang sentiasa berpadu. So that is my intention. Beliau berkata demikian pada program Jelajah Sabah Maju Bersama Madani di Sandakan. Program menghimpunkan lebih 1,300 pengunjung. Baik, setakat ini perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Kembali bersama Ifa untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Silakan Ifa. Baik, terima kasih Suaran.